Dalam video ni, kamu akan belajar tentang linear equation in two variable. Okay, saya bagi kamu satu contoh. 2x tambah y sama dengan 3. Okay, 2x tambah y sama dengan 3. Kenapa ini dipanggil, persamaan ini dipanggil linear equation in two variable? Pertama sekali, sebab dia memang ada dua variable, dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama adalah x, pemboleh ubah yang kedua, variable yang kedua adalah y. Okay, dan persamaan dipanggil linear equation sebab kedua-dua pemboleh ubah ni kuasanya adalah kuasa 1. Alright. So syarat untuk kita panggil satu persamaan ni linear equation in two variables adalah dua. Yang pertama, ada dua variable sebab dalam title nama pun dah ada linear equation in two variable. Right? So memang kena ada dua variable sahaja, dan yang kedua, dan kedua-dua variable ni kenalah kuasa 1. Okey, dan jom kita tengok satu lagi contoh. X tolak 9y sama dengan negatif 8. So ada dua variable tak? Yes, ada dua variable. Variable yang pertama x, variable yang kedua adalah y. Dan syarat kedua, adakah kedua-dua variable ni kuasanya 1? Betul, kedua-duanya adalah kuasa 1. So ini pun adalah linear equation in two variable. Dan pelajar boleh tengok kadang-kadang ada juga persamaan yang bukan, tak semestinya dia ada x dan y sahaja. Kadang-kadang mungkin juga ada 3p tolak 4q sama dengan 10. So di sini apa yang kita nak perhatikan, ada dua variable tak? Yes, variable yang pertama adalah p, variable yang kedua adalah q, right? Syarat kedua, adakah kedua-dua kuasa bagi variable ni adalah 1? Ya, betul. 1. Kuasa 1 dan kuasa 1. So yes, ini adalah linear equation in two variable. Okey, saya nak bagi satu peringatan lah. Kadang-kadang mungkin pelajar boleh terlepas pandang. What is that? Kamu akan diberi satu contoh yang nampak seolah-olah linear equation tetapi bukan. Contoh 3 per 3 per x tambah 4y sama dengan 9. Okey. So kat sini kita nampak, oh yes, ada dua variable. Variable yang pertama adalah x, variable yang kedua adalah y. Kedua-duanya adalah kuasa 1. Betul? Ni pun kuasa 1, ni pun kuasa 1. Tetapi x di bawah ni dia bukanlah kuasa 1. Nilai sebenar bagi x kuasa 1 adalah apabila kita bawa dia naik ke atas. So x kuasa 1 yang ada kat bawah ni, yang ada di tempat penyebut ataupun denominator, sebenarnya adalah x kuasa negatif 1. Okay? Tambah 4y kuasa 1 sama dengan 9. So the real value is x power negative 1. So ini bukan linear equation in two variable. Memang variabelnya 2, tetapi dia bukan linear equation. So students kena faham benda ni ya. So tak semestinya kalau x tu ataupun y, any variable, nampak seolah-olah dia kuasa 1. Make sure dia bukan ada di bawah. Kalau ada di bawah, kena naikkan ke atas. Ataupun kita boleh ingat je, kalau ada kat bawah, dia bukan kuasa 1. This applies to anything. Contoh kita ada 5 per x kuasa 3. Saya just contoh di luar topik linear ni ya. Nilai sebenar bagi x kuasa 3 ni ataupun untuk persamaan secara keseluruhan adalah 5. Okey, 5 ada di atas, 5. Dan x kuasa 3 ni apabila saya bawa naik ke atas, dia akan jadi x kuasa negatif 3. Jadi adakah ini kuasa 1 ataupun kuasa positif 3? Bukan, dia ada negatif. Okey? So saya nak kamu ingat yang ni. Okey, berbalik pada contoh tadi, 2x tambah y sama dengan 3 dan x tolak 9y sama dengan negatif 8. Okey, macam mana kita nak selesaikan? How do we solve this question? Apa maksud selesaikan? Okey, sebelum kita nak pergi ke selesaikan, kita kena faham
linear equation ni, linear equation in two variable. Dalam kehidupan seharian, apakah rupa ataupun bentuknya? Bentuknya adalah satu garis lurus. So ingat linear equation in two variables adalah satu garis lurus. Boleh dilukis boleh dilukis. So contoh kita ada dua garis lurus sekarang. Garis lurus yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 3 dan garis lurus yang kedua adalah x tolak 9y sama dengan negatif 8. So kita ada dua garis lurus. Dan dua garis lurus dia akan bertemu. Okey, melainkan kedua-dua garis lurus tu adalah garis selari. Okey, yang tu kita akan bincang pada video yang lain. So sekarang kita bincang untuk garis lurus yang bukan selari. Maksudnya kalau garis lurus tu bukan selari, garis lurus tu pasti akan bertemu. Akan ada titik pertemuan ni kat sini. Dan titik pertemuan inilah yang dimaksudkan apabila kita solve the equation, apabila kita selesaikan persamaan, kita akan dapat nilai ataupun koordinat ataupun tempat pertemuan kedua-dua garis lurus tersebut. So macam mana kita nak buat selesaikan kedua-dua persamaan ni? Okey, saya tulis balik persamaan tadi. Yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan sama dengan 3, dan saya padam, make sure it's clear, sama dengan 3. Dan yang kedua, x tolak 9y sama dengan negatif 8. Okey, dua linear equation in two variables. Macam mana kita nak selesaikan? Kita mula dengan mana-mana satu linear equation yang nampak mudah yang kita boleh jadikan sebagai tajuk rumus pemboleh ubah tu. So mungkin saya boleh pilih, katakan saya pilih ni Katakan saya pilih linear equation yang ni. Saya boleh jadikan y sebagai tajuk rumus. So saya pindahkan 2x ke sebelah sini. I'm going to have y equals to 3 minus 2x. Okay. So apa saya buat dengan y ni? Saya masukkan di equation yang kedua. So this will be x tolak 9 y. Apa nilai y? 3 tolak 2x. Yes. X tolak 9y sama dengan negatif 8. X dan saya boleh kembangkan negatif 27 tambah 18x sama dengan negatif 8. So ni saya boleh tambah. I get 19x. Wait, I write with a white pencil. So I have 19x sama dengan negatif 8. Ni saya kena pindah sebelah sana So that will be tambah 27. So sini saya akan dapat 19x sama dengan 19. Dan 19 ni bahagi. Saya pindah sebelah sana akan jadi bahagi. So 19 bahagi 19. Nilai x adalah 1. So sekarang x1. Nilai x1 ni saya nak bawa masuk ke sini pula. So what will happen? Y sama dengan, so let's say now saya guna pen merah pula for this. So that clear, kamu nampak x sama dengan 1. So here saya tulis 3 tolak 2x. X adalah 1. So I'm going to have 1 here. Expand macam biasa. 3 tolak 2. Y sama dengan 1 juga. So saya ada nilai x sama dengan 1 dan nilai y juga adalah 1. Maksudnya koordinat yang titik pertemuan bagi kedua-dua garis ni adalah x1, y1. Ingat nilai yang di tempat pertama ni adalah nilai bagi koordinat x. Nilai bagi yang di belakang ni adalah nilai bagi koordinat y. Okay? So ingat, untuk penyelesaian linear equation, selalunya ada dua kes lah. Satu, dia akan bertemu, dan kedua, dia tidak akan bertemu. Bagi kes tidak bertemu, dia adalah parallel lines, garis yang selari. Macam mana bentuk garis selari pula? Garis selari dia akan bentuk macam ni. Kita akan selalu tandakan dengan tanda anak panah. So garis selari ni dia takkan bertemu. Okay? So itu saja untuk
video ni. Kalau kamu ada apa-apa soalan, saya minta kamu komen, tanya saya di bawah video ni. So, saya cuba untuk bantu kamu. Alright, so thank you. Saya mohon kamu boleh share video ni kepada kawan-kawan. Right, ini lesson yang percuma. So, kita harap kawan-kawan yang lain boleh ambil manfaat daripada video ni. Dan tunggu untuk video-video yang seterusnya. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.